Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini bertajuk LHDN serbu rumah Hamzah. Berita penuh. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dilaporkan telah membuat serbuan ke rumah Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin di Damansara, Kuala Lumpur. Ketika dihubungi, sumber yang dekat dengan kepimpinan Bersatu mengesahkan serbuan itu. Ya, serbuan dibuat semalam, kata sumber kepada Malaysia Kini. Terdahulu, laporan The Star dan Free Malaysia Today memetik sumber sebagai mendakwa LHDN mengadakan serbuan di rumah Hamzah. Namun, The Star melaporkan serbuan diadakan pada pagi semalam, manakala laporan Free Malaysia Today menyatakan ia dibuat malam semalam. Menurut laporan The Star, serbuan dibuat ekoran dakwaan cukai pendapatan yang tak dilaporkan. Akhbar itu memetik sumber sebagai mendakwa yang Hamzah berada di rumah ketika serbuan dan fail serta dokumen berkaitan akaun dan pemilikan aset telah dirempas. Sumber yang dekat dengan Hamzah dipetik berkata, ia merupakan tindakan bermotifkan politik oleh pihak berkuasa memandangkan pemimpin Bersatu itu sentiasa merekodkan cukainya. LHDN tidak menyatakan secara terperinci sebab serbuan sama ada berkaitan cukai melibatkan syarikat atau projek tertentu atau tidak. Hamzah yang masih menunggu dokumen dari LHDN katanya, Malaysia Kini telah menghubungi Bersatu dan pemimpin Bersatu untuk mendapatkan pengesahan dan komen berhubung perkara ini. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini bertajuk Hadi, kerajaan kini dikendalikan orang tak bermoral, dikelilingi syaitan bisu. Berita penuh. PAS terus mengecam kerajaan Malaysia yang ada sekarang dengan menganggap ia dikendalikan oleh golongan tidak bermoral sama sekali, termasuk banduan dan perasua serta tidak berakidah. Presiden PAS Abdul Hadi Awang turut menggambarkan kerajaan negara ini menjadi lebih teruk dan tidak dapat diubah keadaannya kerana dikelilingi syaitan-syaitan bisu. Dia kemudian meletakkan kesalahan atas keadaan yang dianggapnya buruk itu kepada orang Islam yang gagal memilih pemimpin yang baik. Kita sedang menyaksikan kerajaan campuran daripada kalangan mereka yang tidak beriman dan tidak berakhlak, terdiri daripada banduan, perasuah dan penipu yang tidak berakidah dan tidak berakhlak, dikelilingi pula oleh syaitan-syaitan bisu yang mendiamkan diri terhadap kemungkaran yang berlaku di hadapan mereka. Hal ini berlaku akibat daripada meninggalkan kewajipan memilih pemimpin yang beriman dan berakhlak, katanya dalam kenyataan yang dibuat melalui hantaran rutinnya di media sosial hari ini. Menurut ahli Parlimen Marang, itu seseorang individu yang hanya berilmu masih tidak memadai untuk menjadi pemimpin kerana mereka perlu beriman, berakhlak, baik dan bertafakwa, faham mengenai hal agama. Dia yang pernah dilantik menjadi duta khas bertaraf menteri oleh kerajaan sebelum ini beranggapan rakyat berada dalam keadaan paling berbahaya kerana negara ini didakwanya diperintah oleh golongan yang mendapat pengaruh bukan Islam. Keadaan ini berlaku, tambah Abdul Hadi, apabila umat Islam kita berpecah belah sehingga ia dikuasai oleh kerajaan yang didominasi oleh bukan Islam. Keadaan itu berlaku, dakwanya, kerana ramai orang Islam yang tidak keluar mengundi. Untuk rekod, PAS pernah menjadi kerajaan selepas PRU ke-14 apabila berlaku langkah Sheraton pada akhir Februari 2020 yang menyaksikan parti itu membentuk kerjasama dengan Bersatu yang meninggalkan PH serta menubuhkan PN serta UMNO. Ketika itu, Presiden Bersatu dan pengurusi PN Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri menggantikan Dr. Mahathir Mohamad. Bagaimanapun, Muhyiddin meletak jawatan pada 16 Ogos 2021 akibat tekanan dari UMNO. Jawatan itu kemudian digantikan oleh Ismail Sabri Yaakob yang ketika itu menjadi naib Presiden UMNO. Di bawah kerajaan pimpinan Muhyiddin dan Ismail Sabri, PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan.
Bagaimanapun, apabila PRU ke-15 diadakan pada 19 November 2023, PAS serta PN tercicir daripada kuasa dan menjadi pembangkang apabila saranan pembentukan kerajaan perpaduan daripada Yang di-Pertuan Agong ditolak oleh gabungan terbabit. Politik di Malaysia kini sedang memanas kerana semua parti politik sedang membuat gerakan sebagai menghadapi pilihan raya di 6 negeri dengan 3 daripadanya sedang ditadbir PAS manakala selebihnya PH. Abdul Hadi berkata ketika ini ramai penganut Islam yang tidak memahami agama walaupun ia bersifat sempurna. Antara lain, katanya, kerana umat Islam terbabit menganggap mengundi dalam pilihan raya bukanlah satu kewajiban. Abdul Hadi juga mendakwa pengundi yang terbabit dalam pilihan raya sebelum ini pula hanya memilih golongan pembohong atau mangsa pembohongan. Tindakan itu katanya seperti menyediakan diri masing-masing untuk ditimpa bencana sama ada di dunia atau selepasnya. Malangnya, dipilih mereka yang menipu dan ditipu. Malah ada juga yang benci lalu memilih untuk tidak mengundi. Mereka seakan-akan menyerah diri kepada musuh untuk sama-sama mendapat kehinaan dunia sebelum mendapat kehinaan di akhirat kerana tidak menunaikan kewajipan yang besar mengundi dalam Islam, katanya.